Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam Pendidikan Islam tingkatan 1, pelajaran 6 bertajuk Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Pelajar boleh rujuk pada buku teks pelajaran 6 pada muka surat 25. Surah yang kita akan pelajari pada kali ini adalah surah Al-Fatihah, yang mana surah Al-Fatihah ini wajib kita baca setiap kali kita solat. Surah Al-Fatihah wajib dibaca dalam solat setiap hari. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab." Yang bermaksud, tidak sah salat sesiapa yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Oleh itu, kita wajib membaca surah ini dengan betul, bertajwid, lancar dan fasih. Kita lihat dulu terjemahan ayat daripada surah Al-Fatihah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang mentadbir dan memelihara sekalian alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Maliki Yaumiddin, yang menguasai pemerintahan hari pembalasan, iaitu hari akhirat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami sembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iaitu jalan yang Engkau kurniakan nikmat kepada mereka, bukan jalan orang yang Engkau murkai dan bukan pula jalan orang yang sesat. Untuk pengetahuan belajar, selain pada Al-Fatihah, surah ini juga ada nama lain, iaitu Ummul Quran. Selain pada itu, Fatihah juga dikenali sebagai Ummul Kitab. Surah Al-Fatihah juga dikenali sebagai As-Sab'ul Masani. Selain itu, surah Al-Fatihah juga dikenali sebagai Fatihatul Kitab. Dari surah Al-Fatihah ini, apa yang boleh kita fahami ialah, pertama, pujian hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada ayat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim. Ucapan basmalah mengajak kita supaya melakukan sesuatu ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ucapan Alhamdulillah pula ialah kata-kata pujian yang dikhususkan bagi Allah sebagai Tuhan yang mencipta dan mentadbir alam. Puji-pujian kepada Allah dilahirkan dengan menyebut nama-namanya seperti Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang menunjukkan rahmat dan kasih sayang yang dilimpahkan kepada hamba-Nya. Semua ucapan ini hendaklah disertai rasa cinta kepada Allah dan dibuktikan dengan mematuhi segala perintah-Nya. Antara lain intipati surah Al-Fatihah ini ialah yang kedua, beriman kepada hari akhirat. Ayat 4 surah Al-Fatihah iaitu Maliki Yaumiddin. Ayat ini menjelaskan bahawa hanya Allah yang memerintah pada hari akhirat, iaitu hari pembalasan terhadap amalan manusia selepas kemusnahan alam dunia. Hanya Allah berkuasa menghukum dan membalas perbuatan manusia. Segala amalan manusia akan disoal, dihitung dan ditimbang oleh Allah. Pada hari itu, tiada sesiapa lagi yang berkuasa. Semua manusia berada di bawah kekuasaan Allah yang Maha Esa dan menerima semua ketentuan dan hukuman yang diputuskan oleh Allah. Setelah itu, manusia akan melalui titian sirat untuk ke syurga. Orang mukmin yang melakukan amalan soleh akan dapat melepasi titian sirat dengan mudah, manakala orang kafir akan terjerumus ke dalam neraka.
Oleh itu, setiap kali kita membaca ayat ini, kita hendaklah yakin bahawa segala amalan kita akan dihitung oleh Allah. Kita hendaklah beristiqamah dalam beramal dengan ajaran Islam supaya kita selamat dan bahagia di dunia dan di akhirat. Antara lain intipati daripada surah Al-Fatihah ini ialah menyembah dan memohon pertolongan hanya kepada Allah. Berdasarkan ayat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah mengajar kita erti ubudiyah dan isti'anah. Ubudiyah bererti mengkhususkan pengabdian diri hanya kepada Allah. Segala ibadat yang dilakukan hanya ditujukan kepada Allah. Isti'anah pula ialah memohon hanya kepada Allah untuk mendapat kebaikan dan menolak keburukan dunia dan akhirat. Kita hendaklah yakin bahawa hanya Allah semata-mata yang berkuasa memperkenankan permintaan hamba-Nya. Seterusnya, intipati daripada surah Al-Fatihah ini ialah jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berdasarkan ayat, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, Allah mengajar kita supaya memohon hidayah ke jalan yang benar. Hidayah perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Golongan yang benar dan mendapat petunjuk ialah orang yang beriman dan mengikut ajaran Islam yang diajar oleh Rasulullah. Orang yang dimurkai Allah pula ialah penganut Yahudi, manakala orang yang sesat ialah penganut Nasrani. Justru dari ayat ini Allah mengajar kita supaya memohon hidayah ke jalan yang benar. Daripada pelajaran yang kita pelajari hari ini iaitu pada surah Al-Fatihah, beberapa pengajaran ayat yang boleh kita ambil iaitu yang pertama, kita hendaklah memulakan sesuatu pekerjaan dengan basmalah supaya mendapat keberkatan. Pengajaran ayat seterusnya ialah kita hendaklah memuji Allah dengan lafaz Alhamdulillah kerana mensyukuri segala nikmat-Nya. Pengajaran ayat seterusnya ialah kita hendaklah sentiasa memohon hidayah kepada Allah agar istiqamah untuk mengamalkan ajaran Islam. Setelah mempelajari tajuk ini, cuba pelajar nyatakan dua nama lain bagi surah Al-Fatihah. Kedua, jelaskan maksud pujian hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketiga, jelaskan maksud beriman kepada hari akhirat. Dan yang keempat, terangkan 3 pengajaran daripada surah Al-Fatihah. Sekian dulu untuk kali ini. Bertemu lagi kita di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.